Nabi suruh semua keluarkan zakat. Masa tu mula dia Salabah ni. Dia dalam hati dia kata apa? Nabi ni dongki dengan aku ni. Dia dah tahu kambing aku banyak, mulalah dia nak minta zakat. Nampak? Ayat dia. Setiap kali utusan Nabi sampai dekat dia, nak minta zakat, macam kita lah minta duit persatuan penduduk. Macam-macam helah, nantilah, esoklah, lain kalilah, apalah, sudah memang tak bayar. Kan benda ni berlaku kat semua kampung, kecuali kampung ni lah. Kampung ni tak ada, tahu kampung lain. Sama ni okey. Jadi bila jumpa dia, dia kata, nanti dulu lah, aku belum habis kira lagi. Besoklah aku belum habis kira, banyak kambing aku ni apa semua. Sampailah satu ketika turun ayat pada Nabi. Lebih kurang maksudnya berapa ramai orang yang berjanji seandainya dimurahkan rezekinya, lebih kuranglah maksudnya. Anda dimurahkan rezekinya, maka dia akan menjadi orang yang soleh. Tetapi apabila dah dimurahkan rezekinya, dia berpaling daripada janjinya. Masa itulah Nabi kata, jangan ada siapa pun dari kalangan kamu menerima zakat daripada Salabah. Tu Nabi suruh. Lepas tu tak ada lah orang minta lagi lah. Antara yang popular nama tu orang kaya Zainab masa tu. Dia pun bagi. Semua bagi. Semua dengan senang hati bagi kambing dia untuk dizakatkan. Kali lalu dengan dia, masih lagi bagi alasan. Minta maaf lah dia kata. Minta maaf aku apa? Aku memang belum habis kira lagi. Banyaklah nak kira ni. Tak apa, tak apa. Utusan Nabi. Kami memang takkan ambil pada kau dah. Sebab dah turun dah ayat pasal kau. Nabi kata jangan timur zakat pada kau lagi dah. Terkejut dia masa tu. Tu hegeh-hegeh masa tu dia seret kambing-kambing ni semua bawa jumpa Nabi. Masa bawa jumpa Nabi masa tu, Nabi kata apa hal kau datang ni? Ini terjemahan tau, bukan macam tu berat ada. Ini terjemahan, jangan terperanjat mengangguk pula. Pahala berat lagi 9 pula kan. Dia tanya apa hal kau datang? Ya Rasulullah, aku datang nak keluarkan zakat ya Rasulullah. Nabi kata apa? Nabi kata sesungguhnya pintu zakat untuk kamu telah tertutup selama-lamanya. Nabi kata, pergilah kau. Masa tu dia pergi kat padang pasir. Dia ambil pasir tu letak kepala macam marayan lah. Tapi apa Allah Ta'ala balik kat dia? Kambing dia bertambah banyak, beranak pinak lagi kambing dia makin banyak, makin banyak, makin banyak. Inilah yang kita kena faham sebagai istidraj. Allah Ta'ala bagi lagi, tapi belum tentu dia bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara, bahagia tuan pengerusi surau, tuan imam barisan jawatankuasa penggerak surau Haji Hasan. Seterusnya pemimpin-pemimpin tempatan ni semua peringkat yang berkesempatan hadir pada malam ini. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur alhamdulillah dengan limpah dan izinnya dapat saya hadir, dapat kita semua hadir pada majlis ilmu pada malam ini. Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka dia akan dikurniakan oleh Allah, dianugerahkan oleh Allah jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan. Cantik foto surau ni. Masalah. Saya sampai tadi tengok, oh cantik surau ni. Surau kampung yang cantik lah orang kata. Nampak kan, bau gam kapet pun tak habis. Salam sahau tu kan. Ya betul tak baru kapet ni kan? Kan? Lama dah. Oh ucat, bau gam kapet, bau ucat ni lah. Tapi cantik lah. Memang sajak lah bila diumumkan tu kena bagi sumbangan. Kan, biar dia lagi lawa lagi kan. Selesa. Jempol. Apa jempol? Jempol. Saya nama yang belah mak saya jauh kan, tapi saya tak boleh mengajuk boleh kan, tapi itulah. Alhamdulillah. Syukur banyak-banyak kan. Ada orang nak datang benar program ni, dia tengok banner dia mesti datang, dia kata.
Tengok-tengok hari tu gaut lah, apalah, orang datang rumah lah, macam-macam kan. Itulah tadi saya sampai tadi saya nak tahu semayang kat bawah. Baru ku tahu tinggi ku tak sesuai. Menunduk je ni semayang macam mana kan. Kan ni asalnya rumah kot dia. Asalnya rumah kot memang dulu surau dah. Asal surau lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi syukur alhamdulillah kan. Ada orang tu datang-datang program rupanya ceramah tu semalam terlopeh pula. Tapi kira Allah Ta'ala pilih kita hari ni. Syukur saya sangat. Ini program saya yang ketiga hari ni. Pagi tadi Hulu Selangor, petang tadi di Ceras, malam ni sini. Alhamdulillah. Besok pun ada lagi. Tak ada berhenti dah. Hari-hari kan. Dan hari ni tajuk dia kono pula tu. Bersyukur atas nikmat, bersabar atas musibah. Allah Akbar. Itulah tu kan. Syukur atas nikmat tu lah. Bila tak ada ceramah, monong. Bila banyak ceramah, ponik itulah kan. Tak, saya cerita ni sahabat-sahabat saya lah. Ada yang share-share, dia kata poning bang, kata sekarang ni ceramah kurang. Ada yang cakap tu. Saya kata macam mana lah kurang. Saya ceramah hari-hari, rezeki bang. Satu saya pesan, saya cakap jangan demand-demand. Kerana bila letak demand tu kan, demand-demand tu yang orang takut nak panggil tu, saya kata ya, saya kata kok 300 lah, nak boleh macam mana kan. Kok 100 lah, senyum lah, baik macam mana kan. Takkan orang tu saja-saja nak bagi 100, melainkan itu kemampuan dia, betul tak? Bagilah. Tu Tuhan uji tu sebenarnya. Saya ceramah dekat Benta, masjid dekat sekolah kebangsaan Benta, untuk UPSR 10 sekolah nak buat ceramah UPSR combine 10 sekolah. Bajet dia 300. Bayang tu Benta tu, sempadan Kuala Lumpur, terangkit koning tu. Macam tu kan. Saya kata jauh tu. Saya pun cakap, saya bukan mikir apa, saya fikir jauh tu kan. Saya kata macam ni lah, boleh tak arrangekan lagi 2 program ke kat sana, jadi tak adalah saya pergi satu tempat je kan. Dia kata boleh. Ada satu surau tu pun setuju 300. Okey tu, saya kata 2 tompek kan, dapat jumpa ramai sikit. Rupa-rupa sekolah tu tadi, yang ni Allah nak tunjuk kan. Sekolah tu tadi walaupun 10 sekolah calon-calon UPSR, setiap satu sekolah tu calon UPSR dia 2 orang 3 orang, budak tak ramai. Bayangkan kalau saya tolak tadi, hampa tak ada, dah lah duit 300 tu pula. Cikgu-cikgu tu kongsi seorang sikit. Tapi janganlah malam ni bayar 300, ni saja bercerita. Saja cerita. Tapi itu Tuhan uji, kata jangan kita demand-demand. Bayangkan kalau saya tolak tu, kecewa tak ada, kecewa. Kan orang tu ada sebab dia, kan. Ada orang tu bayar sampai 30,000 kat saya. Ada ceramah 1 jam setengah 30,000. Rupa salah sampul kan. Kono pulangan balik betul ni tahun 2016 ni cerita lah. Tapi ni macam mana, dah bukan joki, awak dah syok lah kan. 30,000 1 jam setengah. Saya bukan syokan duit tu, penceramah paling mahal dalam Malaysia. Kan cakap apa 1 jam setengah 30,000, maknanya setiap setengah jam 10,000, tak berapa lu orang bayar kan. Tuan-tuan, satu yang Tok Guru saya pesan, sekali kita demand sampai bila orang tak nak dengar ceramah kau, tu Guru saya pesan. Tu ya. Alhamdulillah lah tuan-tuan. Tuan-tuan datang ramai-ramai kan. Alhamdulillah. Saya tengok ramai betul, bawah tu merusuh nak naik tak boleh. Saya tengok kehadiran ini ramai betul. Saya ingat tak kurang 30,000. Saya ingat tak. Dengan yang lalu-lalang kat jalan besar tu semua saya kira kan. Syukur atas nikmat, bersabar atas musibah. Sebenarnya syukur ni kita semua faham. Dan syukur ni maknanya tanda terima kasih kita, penghargaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian bila sebut pula tentang musibah pula, apa juga ujian dan dugaan Allah Ta'ala berikan kita kepada kita. Betul tak kan? Jadi faham kan? Jadi macam tu lah ceramah hari ni. Selesai pun susah mana pula kan? Senang ya. Bila sebut, saya nak sebut tentang musibah tu dulu. Musibah tu dulu. Dan syukur ni benda-benda yang simple kita boleh faham lah biasa dengan musibah ni. Musibah ni, sabar ni, sebut sabar. Sabar ni apa sabar? Sabar ni adalah satu tindakan kita untuk bertahan dengan apa juga yang Allah berikan kita. Dan sabar, kalau kita tengok kitab Mukasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, menggambarkan sabar tu ada 3 tingkatan sabar.
3 tingkatan sabar. Tingkatan yang pertama akan mendapat 300 darjat tingkatan pahala. Sabar apa? Sabar untuk taat perintah Allah. Itu yang pertama. Maknanya nak bagi tahu, untuk taat perintah Allah ni pun memerlukan kesabaran. Tuan-tuan tanyalah orang yang boleh bertahan datang surau Haji Hasan ni, kan? Surau Haji Hasan ni. Cuba tengok berapa ramai yang bertahan memang dah 10 tahun dah dia datang surau ni regular. Kita tengok. Ada orang dia rajin 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, lepas tu hilang tahu. Dia kat kampung ni bukan kata dipindah. Kalau dipindah kita faham, pap hilang dia tu. Ada dia masuk air terasur ke apa macam contoh lah. Ataupun tiba-tiba dia dah sibuk dengan benda-benda lain. Nampak? Diuji oleh Allah. Ada seorang hamba Allah ni, sahabat Nabi dulu. Nama dia Sa'labah. Dia Sa'labah ni ada 2. Satu Sa'labah kambing, satu lagi Sa'labah sahabat Nabi. Sa'labah kambing ni Sa'labah yang dada bola kambing, kan? Susah. Satu lagi Sa'labah yang jadi orang-orang utusan Nabi, budak muda. Ni dia ada 2 Sa'labah ni. Sa'labah bin, saya tak ingat lah, tapi ada 2 Sa'labah lah. Sa'labah yang baik ni dia ada satu positif, negatif lah. Sa'labah yang pertama, ada iaitu dia sentiasa akan uruskan apa yang Nabi nak. Kalau macam budak-budak apalah orang kata, macam runner lah kata kan. Dia selalu kalau Nabi nak sesuatu, ada sekali tu Nabi perlukan sesuatu, dia pergi cari. Dalam perjalanan dia mencari tu, dia lalu dekat satu lorong. Dulu-dulu punya rumah, bilik air tak ada pintu. Dia pakai tirai lah, kain. Dia tiup kat angin, ternampak dia perempuan tu mandi, berlari dia macam ni, tutup muka, malu lah. Ya Allah, dia takut turun ayat daripada Allah, takut turun wahyu pasal kesalahan dia ternampak tu. Dia takut betul. Cuba kalau kita, bukan aku nak tengok, angin yang tiup, bukan salah aku, tu ayat kita kan. Dia malu, dia takut ayat turun pasal dia. Jadi dia lari, dia naik bukit, dia duduk dalam gua, tak keluar-keluar sebab dia malu sangat. Macam tu sekali. Kemudian ringkas cerita, Nabi tanya, mana poi? Sa'labah lama tak nampak dia. Maka adalah sahabat-sahabat cari, Saidina Umar yang jumpa. Tanya orang, aku dah nampak dia itu macam lari atas bukit tu. Jadi dia Saidina Umar nampak jumpa dia. Kenapa kau ni? Kenapa? Dia kata dah turun ke ayat pasal aku. Dia tak makan, tak minum. Dah memang uzur sangat dah. Dia tak makan, tak minum tu nak mati benar dah. Kemudian mari tu keluar, tak dia kata aku tak nak, aku malu. Akhirnya Nabi yang dibawa pergi ke sana. Bawa Nabi semua pergi, kenapa dengan kau, aku malu. Habis kau nak apa sekarang ni? Aku nak diampunkan dosa aku nak masuk syurga dia. Yang tu. Walhal bukan sengaja tu. Kita sengaja tengok pun ada. Ni tak sengaja. Maka Nabi pangku kepala dia tu, Nabi kata sesungguhnya Allah telah mengampunkan dosamu wahai Sa'labah. Sahlah kau risau kata. Lepas tu dia pun mengucap, dia pun meninggal. Itu yang peristiwa yang kalau kita ingat, Nabi nak pergi tengok jenazah dia tu, Nabi jalan berjengkit-jengkit tu. Sahabat tanya kenapa? Nabi jalan macam tu. Pelik pula nampak Nabi kata, sesungguhnya kalaulah kau nampak apa yang aku nampak, aku terlihat berebut-rebut malaikat nak tengok dia. Jadi dia langkah macam tu sebab takut terpijak malaikat tu. Nabi kata. Sebab kemuliaan dia sampai macam tu sekali, takut. Nampak tak? Yang satu kisah Sa'labah yang saya cerita sabar tadi. Sabar untuk taat tadi kan. Sa'labah ni satu Sa'labah ni memang susah hidup dia. Sampaikan setiap kali lepas batu semayang, lepas bagi salam ya, sahabat-sahabat semua tunggu zikir dulu apa semua. Dia tahu bangun, berkecapuih ni laju. Kalau tak faham lah, berkecapuih ni laju. Lagi laju daripada tu budak KL sebut berdesup. Betul. Ada satu lagi mencolinap, tu laju juga tu. Paling laju menculin, tu laju betul. Tu tanyalah orang Negeri Sembilan. Tu tak dapat saya nak huraikan lagi tu. Tu kira paling copet lah tu. Jadi dia berkecapuih balik Kenapa? Setiap hari dia akan tergesa-gesa balik sebab dia kata kain yang dia pakai ni isteri dia pula nak pakai, nak buat salat. Punya susah hidup dia. Susah. Macam tu sekali. Jadi dia pernah jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, kau doakanlah aku biar aku kaya. Kan senang. Dia kata, buat apa kau kaya? Takut-takut kau kaya nanti kau lagi jauh dari Allah. Buat apa? Nabi kata.
Lepas tu dia pun tak adalah minta. Kemudian dia datang lagi, ya Rasulullah, kau doakanlah, kau bagilah aku kaya. Aku janji kalau aku kaya, aku nak tolong orang-orang susah. Jadi Nabi dengan ayat dia nak tolong orang susah tu, Nabi kalah kat situ. Nabi pun doakan dia. Dengan izin Allah, kambing yang dia bawa beranak pinak luar biasa. Jadi banyak kambing ni. Tapi bila dah banyak kambing dia, masa itulah ada satu perintah pada Allah memberitahu kepada semua orang kena keluarkan zakat. Nabi suruh semua keluarkan zakat. Masa tu mula dia salabah ni. Dia dalam hati dia kata apa? Nabi ni dongki dengan aku ni. Dia dah tahu kambing aku banyak, mulalah dia nak minta zakat. Nampak? Ayat dia. Setiap kali utusan Nabi sampai dekat dia nak minta zakat, macam kita lah minta duit persatuan penduduk. Macam-macam helah, nantilah, esoklah, lain kalilah, apalah, sudah memang tak bayar. Kan benda ni berlaku kat semua kampung, kecuali kampung ni lah. Kampung ni tak ada, orang kampung lain. Okay. Jadi bila jumpa dia, dia kata, nanti dulu aku belum habis kira lagi. Besoklah aku belum habis kira, banyak kambing aku ni. Sampailah satu ketika turun ayat pada Nabi. Lebih kurang maksudnya berapa ramai orang yang berjanji seandainya dimurahkan rezekinya, lebih kurang lah maksudnya, anda dimurahkan rezekinya, maka dia akan menjadi orang yang soleh. Tetapi apabila dah dimurahkan rezekinya, dia berpaling daripada janjinya. Masa itulah Nabi kata, jangan ada siapa pun dari kalangan kamu menerima zakat daripada Sa'labah. Tu Nabi sebut. Lepas tu tak ada lah orang minta lagi lah. Antara yang popular nama tu orang kaya Zainab masa tu. Dia pun bagi, semua bagi. Semua dengan senang hati bagi kambing dia untuk dizakatkan. Kali lalu dengan dia, masih lagi bagi alasan, minta maaf lah. Dia kata, minta maaf aku memang belum habis kira lagi. Banyaklah nak kira ni. Tak apa. Utusan Nabi, kami memang takkan ambil pada kau dah, sebab dah turun dah ayat pasal kau. Nabi kata jangan timur zakat pada kau lagi dah. Terkejut dia masa tu. Terhegeh-hegeh masa tu dia seret kambing-kambing ni semua bawa jumpa Nabi. Masa bawa jumpa Nabi masa tu, Nabi kata, apa hal kau datang ni? Ini terjemahan tau, bukan macam tu berat dah. Ini terjemahan, jangan terperanjat mengangguk pula. Apa hal lah berat lagi 9 pula kan. Dia tanya, apa hal kau datang? Ya Rasulullah, aku datang nak keluarkan zakat ya Rasulullah. Nabi kata apa? Nabi kata, sesungguhnya pintu zakat untuk kamu telah tertutup selama-lamanya. Nabi kata, pergilah kau. Masa tu dia pergi kat padang pasir, dia ambil pasir tu letak kepala macam marayan lah. Tapi apa Allah Ta'ala balik kat dia? Kambing dia bertambah banyak, beranak pinak lagi kambing dia makin banyak. Inilah yang kita kena faham sebagai istidraj. Allah Ta'ala bagi lagi, tapi belum tentu dia bahagia. Malahan dia lagi jauh daripada Allah. Apa yang berlaku kat situ? Orang kampung semua, kau pergi bawa kambing ke ni, menyamak ada banyak dah kambing ke ni, kau jangan kacau lah kami kat sini. Jadi dia terpaksa bawa ke kawasan lembah pegunungan tu. Kambing makin lama makin banyak, tapi tak ada siapa pun nak beli pada dia. Orang semua dah tahu cerita dia. Tak ada siapa pun yang nak berurusan dengan dia. Akhirnya sampailah Nabi wafat, sampailah Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia, sampailah Sayyidina Umar, sampailah ke zaman Sayyidina Osman, tak ada siapa pun terima zakat dia. Macam tu lah kira kan? Cerita. Jadi tu cerita sabar tadi. Nak taat perintah Allah bukan senang. Kadang-kadang dia boleh datang, makin besar rumah makin susah datang. Makin selesa rumah makin susah datang. Macam pergi umrah lah, makin selesa hotel makin payah nak turun. Macam tu lah kira. Saya pergi dengan adik saya tu dulu kan, adalah satu syarikat, tak nak sebut lah syarikat tu, mewah lah kan, nombor 1 lah Malaysia ni kan. Sebelum kena kojokan dekat pihak-pihak tertentu, adalah satu syarikat tu macam tu kan. Jadi kan, saya duduk dengan syarikat ni, bayangkan dia bagi saya free 1. Maknanya sebagai duta lah, dapat free 1. Bayangkan seorang 2 katil. Bukannya 1 katil 2 orang tau, seorang 2 katil punya selesa bilik hotel Movenpick. Ambil ubek. Dah bila dah selesa benar, mula adik saya, abang turun lalu. Kan dah keluar ayat macam tu. Abang turun lalu, ke tidak tu turun sesama. Kan saya dengan adik saya masa tu. Kan mak saya pun pergi jugalah, tapi mak saya bilik lain. Bayangkan seorang tu masalah dia. Kadang-kadang kita dulu masa susah-susah jintang surau, jintang masjid. Makin senang makin payah pula. Banyaklah benda nak kira. Dulu jalan kaki boleh datang, makin ada kereta makin payah datang.
Nampak tak? Benda itulah yang kita uji. Sabar untuk taat perintah Allah. Contoh semayang. Kalau tak sabar, tak semayang. Subuh paling payah. Rakaat paling sikit sekali. Payah. Kan? Ingat tak masa peristiwa Isra' Mi'raj? Tengok. Isra' Mi'raj pun cover malam ni. Bukan sana ikut banyak lagi tu, panjang lagi nak cerita Isra' Mi'raj, tapi saya ambil sikitnya. Maknanya kena panggil lagi tu. Jadi maknanya dalam Isra' Mi'raj tu macam mana Nabi Musa kata? Dia setiap kali turun naik, kau minta kurang tak terbuat dah. Banyak ni waktu ni umat kau nak buat. Daripada 50 waktu jadi 45. Naik turun 9 kali turun naik, akhirnya tinggal 5. Yang 5 tu pun Nabi Musa kata kau suruhlah, kau pergilah naik, minta lah kurang lagi. 5 ni pun umat kau tak terbuat dah. Salah satu sebab Nabi Musa suruh Nabi kita turun naik tu, salah satu sebab selain pada minta kurang solat, Nabi Musa seronok tengok muka Nabi kita setiap kali turun terpancar nur Allah tu kat muka dia. Tu sebenarnya ramai orang tak tahu. Itu pun ada tu orang kita cakap Nabi patut kena naik sekali lagi kita. Itu akal kau tak nak semayang tu. Ya, 5 waktu tu subuh pun payah saya fikir. Satu lagi maghrib. Kalau kita baliklah ada harapan isyak tu. Tu sebab jangan balik, tunggu. Besar pahala bila kita tunggu daripada maghrib sampai isyak. Dah habis maghrib tu zikir ke, istighfar ke. Tengok sahabat-sahabat Nabi, istighfar tak kurang 70,000 kali sehari. Kita, imam balun 100 pun nak marah. Sepanjang nak istighfar, marah. Nampak tak? Itu solat, puasa. Kalau tak sabarlah puasa, memang kita breakfast. Kan? Breakfast, jangan main-main. Kan? Tak lama lagi dah nak puasa. Sadar ke tak? Tak sampai 100 hari lagi. Maun dia tak sadar orang lelaki. Dah mula dihujani pertanyaan. Tahun ni tema kalau apa? Jangan jawab orang lelaki. Sebab tema tu dah ada dalam kepala orang. Yang dia tanya kita tu prosedur je. Jangan lah puan. Bayangkan sekarang dah bulan Rejab. Orang Arab masuk Rejab dah terbayang Ramadan. Hebat tak? Hebat. Tak hebat sebenarnya. Orang si jangkang lagi hebat. Belum Rejab dah terbayang Syawal. Lagi jauh. Lagi jauh. Baju raya dah tanya tu. Dia bukan tanya baju puasa. Zaman sahabat dia dah standby lah. Ni selipar nak pakai tarawih. Ini jubah dah ready untuk tarawih. Patut macam tu. Raya digunding. Tu lah tu. Bukan cakap orang lah. Termasuknya bercakap ni. Panik tentang macam mana rayanya hal. Kedai Cina tu pun pandai tau sekarang. Sorry ya. Masuk Saban tak terima lagi. Bayangkan tu. Dia main bulan Islam ke ni? Mana tompah baju masuk bulan Saban dia tak terima lah. Jangan main-main pergi tompah copek kan. Macam tu lah kira. Jadi kalau puasa macam tu juga zakat. Semata-mata nak pergi kadang perlu kesabaran kita nak pergi bayar zakat. Macam tu juga dengan umrah haji lebih lagi lah. Jangan kata apa. Kadang orang perempuan tu kat mana cakap tu. Kat sana kan mulut kena elok. Bukan kat sana ni. Kat si jangkang ni pun kena elok mulut kau tu. Saya pergi sana kali pertama. Bukan mulut lagi dah. Hati je. Saya nampak selipar tu bungkus masuk dalam. Aku tak hilang ni dah. Aku ni muda ni. Zap. Bekas. Siap dengan reben warna kuning. Takkan tak perasan. Letak kat rak tu. Rak tu pula tulis bahasa Arab kan. Rak 23. Tahulah depan. Balik itu bukan selipar tu. Dengan rak-rak hilang. Nak cakap rak tu kan ada tayar kan. Mana pergi rak tu. Gila betul. Tapi tak ada siapa lah yang pergi Mekah Madinah ni tak hilang selipar. Memang ada. Itu biasa. Tak ada hal. Okey je. Tabah kita relax kan. Dapat selipar baru pula. Halal. Kat luar tu ada selipar ada lambat kan. Dapat kita selipar baru. Itu je lah. Yo tuan-tuan. Dan begitu juga. Itu yang pertama. Sabar. Contoh kita naik kereta. Daripada Sejangkang nak pergi Seremban. Macam saya tadi lah. Seremban datang sini. Daripada Sejangkang pergi Seremban. Kita ada perjalanan. Sampai tu. Ya Allah bang. Zuhur dah bang. Macam mana ni? Kalau dia sabar. Dia akan cari tompet berhenti. Solat dulu. Nampak tak kan? Satu kesabaran tu. Lambat lah. Nanti kat sana pandai-pandai lah kita semayang kan. Nampak? Tu orang tak sabar tu.
Nampak tak? Dia berhenti je tak? Sebab sama. Itu dapat 300 tingkatan darjat pahala. Kategori yang kedua. Kategori kedua, mendapat 600 tingkatan darjat pahala, iaitu bersabar untuk meninggalkan larangan Allah. Bukan senang. Dah biasa, kan? Dah biasa minum arak, kan? Dah biasa minum. Sekali nak kena tinggal payah. Saya ceramah untuk sahabat-sahabat kita di Melbourne. Dia kata ada masalah anak-anak muda, anak-anak orang kita dekat sana minum TO tu macam tu lah, lebih kurang dia minum arak macam tu lah. Dia minum social punya, kan? Minum duduk dengan kawan, minum macam tu sikit macam tu, dah biasa. Dan ada di kalangan biasalah minum sikit, ada lah yang cakap macam tu. Jadi bayangkan, bukan senang, menggigil-gigil, dah biasa boleh nombor. Kawan-kawan najak beli nombor. Tak, aku dah tak nak main. Kau je gila kau. Dukun tiang kata confirm kono ni. Adalah dukun tiang kan. Confirm kono. Paling tidak second prize. Gila kau. Ya kau. Yalah, aku pun dah berazam nak berhenti dah mulai esok. Jadi hari ni tak apa. Gila. Kadang dia berbual sama dia pun jadi anak kau berapa orang? 3 orang kau, 5 kau. Belum ada rezeki kau, baru 2. 3502. Jadi. Dalam dia tengah start motor tu dia tanya-tanya, jadi tu. Weh gila betul. Orang kalau gila main nombor dia lain tu. Ada seorang tu lagi pula, dia tengok nombor penceramah, nombor plate kereta penceramah. Asal parking dia ambil nombor. Ini mesti kono kata. Nombor tersapit pula, adalah SD depan tu, kan Samsul Debat kan. Confirm kono tu. Kono apa? Kono sekso tu confirm kan. Iya, jadi itu dapat 600 tingkatan darjat pahala. Dan yang ketiganya mendapat 700 tingkatan darjat pahala. Itulah dia bersabar dengan ujian dan dugaan daripada Allah SWT. Itu paling tinggi. Bukan senang tuan-tuan. Nak pula ujian sakit. Bukan senang. Keluarga kita sakit pun, kita pun teruji. Bukan semua orang boleh. Bukan. Itulah hebat orang perempuan. Suami sakit dia boleh bolo tu. Tu dia orang perempuan kan. Tu yang kadang lelaki kena hargai. Kan dunia ni sementara, lelaki, suami, isteri sementara. Jadi sakit tu proses dia biasa. Nabi kita pun sakit sebelum dia meninggal dunia, wafat. Tu biasa. Jadi sementara hidup ni elok-elok perangai. Orang dah lah menurut kajian suami mati dulu. Orang perempuan ingat tu, yang kat depan ni semua mudah mati. Ingat tu, jangan ngaman ingin-ingin suara kat suami. Abang! Dah koreh kawan tu mati. Jangan. Lembut-lembut. Abang pun mati sebab tak biasa. Kan? Iya. Jadi makna ujian. Bila Allah Ta'ala bagi sakit, ujian sakit, Allah akan hantar 2 malaikat pergi tengok. Apa dia ni cakap? Hantar 2 malaikat tengok. Bila kita demam, contoh demam kan, dihantar 2 malaikat. Bukan Allah tak tahu. Allah Maha mengetahui saja bagi kau. Jauh kat malaikat ni. Kau pergi tengok. Apa ni cakap. Apa pengusi surau? Apa nama pengusi surau? Haji apa? Haji Zainal. Pergi tengok Haji Zainal ni cakap apa. Bukan nama sebenar. Kau pula kan. Dia pergi tengok Haji Zainal ni cakap, Allahu Akbar. Agaknya Allah saja bagi aku sakit ni, biar aku rehat kat rumah. Alhamdulillah dapat rehat. Kalau macam tu jawab dia, bila malaikat lapor balik ke Allah Ta'ala, ya Allah, Haji Zainal kata dia syukur Alhamdulillah bila dia dapat sakit boleh rehat kat rumah. Allah Ta'ala kata, kalau begitulah jawabnya, bersaksilah. Kalau dia mati, akan ku masukkan dia ke dalam syurga. Andai kata dia hidup, akan ku gantikan daging dan darahnya dengan daging dan darah yang baru. Tu sebab kita bila elok daripada demam, sogar, mau semua bono nak buat. Nak menobeh lah. Kan, basuh kereta, macam-macam. Weh, takkan tak nak keluar. Apa barang duduk rumah. Nampak? Dia punya semangat lah kan. Dia punya semangat. Sebab elok demam kan. Cuba kita tengok. Faham tak? Tenaga macam luar biasa. Sebenarnya Allah dah gantikan daging dan darah yang baru. Tapi kalaulah Haji Zainal yang bukan nama sebenar tadi, dia Allah, kenapa lah demam ni? Mati lagi baik. Contoh dia kat macam tu. Maka dia mungut. Maka Allah Ta'ala jawab, kalau begitulah katanya, suruhlah dia sembah Tuhan selain aku. Macam itulah ayat mana Allah Ta'ala tak suka. Dan Nabi pernah sebut,
barang siapa yang tidak diuji oleh Allah selama 40 hari, bersaksilah yang dia itu jauh dari rahmat Allah. Memang kita akan diuji. Turun-turun selipar hilang ujian. Baru balik pula tu siang tadi. Kan? Nampak? Allah Ta'ala uji kita. Kan? Anak kita sakit. Tiba-tiba demam. Balik rumah. Satu rumah demam. Kita je tidak. Ujian Allah bagi kat kita. Kita ingat, oh Allah uji aku. Allah sayang kat aku ni. Tapi cakap senang lah ustaz. Tak kono. Memang betul. Allah uji kita sikit je. Apa ujian? Tersumbit lubang hidung sebelah. Tidur macam mana? Allah. 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 Bini pula boleh lepas dengan ceramah malam ni. Abang ni marah kat siapa? Cuba cakap marah kat siapa? Siapa bagi lubang hidung tu semai? Kau diamlah. Dia marah, nampak? Itu tanda apa tu? Kita marah dengan siapa? Tu sebabnya bab nikmat ke bab musibah dua-dua Allah bagi. Tu sebabnya saya beritahu anak murid debat saya, budak Yusim, dia buat kajian tentang penyakit kanser. Dia kata lebih 80% orang yang mengidap penyakit kanser akan meninggal pada hari dan bulan yang baik. Cuba tengok. Mana yang dah meninggal tu, cuba tengok. Ayalah yang sembuh-sembuh lah. Maksudnya meninggal sebab kanser, dia akan meninggal pada hari tu bulan balik. Hari Isnin, Khamis, Jumaat, Rajab, Syaban, Ramadan. Betul atau tidak? Cuba tengok. Kebanyakan mana tak baik, dia kadang doktor cakap kami dah semak dari segi diagnose kami yang terbaru, mungkin ada harapan dalam 2 bulan lagi lah. Dia cakap macam tu. Soalan bocor 2 bulan ni tuan-tuan. Kita tak tahu bila. Dia tahu. Kita jangan perasan kita lagi lama pada 2 bulan tu. Lepas tu 10,000 bagi kat Along, kata Along cakap nak berniaga. Lepas tu mak yang lagi 10,000 mak bagi kat Surau Haji Hassan. Dengar itu apa dia nak buat menara, buat apa, bagilah. Contoh. Jangan cakap saya tak kempen tau. Betul. Selagi mana pakai. Lepas tu nanti bagilah mak. Lepas tu mana-mana pusat tahfiz ke mana nak buat, bagi mak. Lepas tu yang lagi 500 mak tolong top up handphone. Sebab apa? Top up handphone, dia telefon seseorang kawan-kawan di dalam tu, minta maaf zahir dan batin, aku dah nak pergi dah ni. Mana lagi kematian yang paling hebat, itulah dia tuan-tuan. Tahu nak meninggal. Saya arwah hatuk saya tak boleh lawan lah. Arwah hatuk saya, Lebay alias nama dia. Arwah abah saya Haji Ismail bin El alias El tu Lebay. Lebay ni 9 cakap kat waktu kikik. Bayangkan dia nak meninggal dunia. Dia sakit pinggang belakang, panggil semua balik, dia kata. Masuk potang tu, masa tu saya berdarjah 2. Arwah hatuk saya kata, dalam maghrib tu dia kata, dah sampai dah. Bayangkan dia nampak dah malaikat maut datang. Arwah hatuk saya, dia buka gigi palsu letak tepi, dia cakap dengan wan saya, arwah wan saya, nenek. Wan tu nenek. Dengan arwah wan saya, tinggal kau ya, macam tu dia cakap. Lepas tu dia duduk, dia mengucap meninggal tuan-tuan. Cucu yang belum tahu lagi. Tu tengok atuk tu, cakap. Masing-masing lah tu kan, masing-masing. Orang yang cuba nanti type dekat Google, jangan Google lah, YouTube. Daripada tengok Liverpool main semalam tu macam mana, lebih baik kita type, tengok sudden death, tulis. Sudden death all over the world, type. Berapa ramai orang mati tiba-tiba, tak sangka. Tengah-tengah duduk baca berita, tumbang. Tengah-tengah dengar ceramah, tumbang. Tengah-tengah berceramah, tumbang. Tengah main bola, tumbang. Macam-macam. Allah nak cabut bila-bila. Kan? Tu nak cakap tu. Tu sebabnya kalau kita hidup pagi, jangan cita-cita hidup petang. Kalau kita hidup petang, jangan cita-cita hidup malam. Kalau kita hidup malam, jangan cita-cita nak hidup esok. Kan? Jadi hiduplah. Tu sebabnya kalau ada peluang buat baik, jangan tangguh. Kita dengar kan, selalu tak berlaku kat kampung kita. Dah azan dah. Jadi sebelum azan, sebelum saya sambung ceramah ni dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya lancarkan dana pembangunan Surau Haji Hassan 2020. InsyaAllah kita sambung selepas azan. Jadi bolehlah mula jalan tabung tu. Tuan-tuan bagilah berapa yang ada. Tak boleh bagi RM1, bagi RM10. Tak bagi 10, bagi 50 ya. InsyaAllah.
Okey, sambung ya. Tadi sampai mana tadi? Pasal apa tadi ya? Saya ingat tabung tu. Tak apa, jalan lah tabung ya. Pastikan. Bagi tuan-tuan, jangan tak bagi tuan-tuan. Kita kena upgrade dah sedekah kita ni sebenarnya. Cuba tuan-tuan tengok macam contoh kat Masjid Bandar Seri Senayan kat Saman, tengok. Tapak ya 6 juta lebih. Tapak sahaja. Hamba Allah ni sumbangkan bali tapak itu 6 juta lebih. Kos pembinaan masjid 100 juta lebih. Bayangkan kita masih lagi singgit mempertahankan keseringgitan kita. Dan meja no ustaz, yang penting ikhlas. Iyalah. Salah 30 tahun dah duduk kat si jangkang ni manjang singgit ya. Cuba upgrade. Dia tu bukan tu saja tuan-tuan. Dia siap buat, dia sebenarnya macam ni cerita. Dia ada satu masjid lagi dekat Seremban tu. Dia dah wakaf dah atas nama mak dia. Ada satu lagi masjid. Tuan pergi Masjid Husin Seremban 2. Tu pun dia juga. Itu pun dah berapa juta dah sebenarnya. Kos pun tak kurang mahal. Memang mahal. Dan dekat Masjid Bandar Seri Senayan tu ada satu tapak tu dah siap dah standby. Kalau dia meninggal besok situ ke bumi kan. Sejajar dengan apa yang Nabi sebut, orang paling cerdik adalah orang yang sedar dia akan mati dan bersedia dengan kematiannya. Pengurusi khairat kematian pun tak berani booking kubur dia sendiri. Tapi pagar tu aku punya tau. Tak ada. Tak ada kan. Tak adalah, bukanlah cakap apa. Tak ada siapa berani, tapi itulah dia. Kan? Itulah. Tuan-tuan tengoklah tu. Yang saya kata yang sudden death tu, tengok orang boleh mati tiba-tiba. Macam-macam cara orang meninggal dunia. Jadi ujian ni, ujian. Soalan yang orang selalu tanya, ni saya sebut soalan yang biasa orang tanya bab musibah. Kenapalah aku yang kena? Soalan tu. Kenapa aku? Walah, macam kau seorang hidup dalam dunia ni. Tuan-tuan, setiap orang ujian dia tak sama. Ada orang tu masalah tu kecil tapi pada dia besar. Anak tak balik 3 hari, alah biasa tu. Pada dia okey. Ada setengah orang okey, anak tak balik tu biasa tu. Lantak dia lah, pandai-pandai lah dia. Ada orang tak balik dah 5 jam tu dia dah usau, dah susah hati. Ada orang kusut dia. Aduh, kenapa kau cakap? Aduh, cuba kau cakap. Selipar hilang. Oh, hilang punca dia tu, nak balik rumah dah tak boleh dah, selipar hilang. Nampak? Macam-macam cara. Kan? Ada orang tu masalah anak 9 orang nak pergi sekolah tahun depan ni, dia relax. Kau macam mana boleh relax? Rezeki Allah bagi. Relax lah. Ada rezeki anak aku sekolah tu besok. Orang mau berkelintau cari duit, nak cukupkan duit belanja sekolah anak. Kau boleh relax anak kau 9 orang. Biasalah. Yakin dengan Allah. Bini bekerja, dia tak berguna punya jantan. Ada. Itu tawakal gila nama tu. Kan, bini pula kerja, dia pula relax. Itu dia kata rezeki pada Allah, syukur dia ya kan. Tapi ya Allah betul lah. Tapi janganlah kita tak ikhtiar kan. Soalan, kenapa mesti aku yang kena? Ujian berbeza. Setiap daripada kita ini akan diuji dengan ujian yang berbeza. Apa yang kita hadapi mungkin orang lain tak akan hadapi, dan apa yang orang lain hadapi tak mungkin kita hadapi. Ya, jadi berbeza-beza. Setiap orang akan rasa masalah dia yang paling berat sekali. Tu sebab Nabi ajar, banyakkanlah melihat yang di bawah daripada melihat yang di atas. Bila melihat yang di bawah, kita akan bersyukur sebab ada orang lagi susah daripada kita. Kenapa pula? Sebab Allah beritahu kita bahawa kita semua pasti akan diuji berdasarkan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan timpakan sesuatu melainkan sesuai dengan kemampuan kita. Surah Al-Baqarah ayat 286. Kan? Allah bagi tahu kita semua diuji berdasarkan apa yang kita mampu dalam hidup ni. Allah bagi ujian berdasarkan kapasiti keupayaan kita. Jangan risau. Contoh paling senang kan, tanyalah orang-orang lama ayahanda-ayahanda ni yang duduk kat kampung ni, yang sini-sini. Tanya betapa sorry nak membesarkan anak dulu. Rasa mati dah budak ni macam tu. Mana nak cari duit pun tak tahu. Anak kita tahu minta je.
Tapi bila anak dah besar-besar ni kan, cuba fikir, ya tak iyalah, lepeh dah semua. Makna betul tak ikut kemampuan kita, walaupun dulu rasa susah. Orang dulu-dulu makan apa? Sayur bening. Hari ni anak-anak boleh tanya, mak masaklah bening tu mak, masaklah bening tu. Bukan sebab sadap benar dulu, sebab dulu tu je yang ada. Pucuk ubi tu je yang ada. Nampak tak? Cuk paku, mana ada tanam sendiri, tapi jalan tak sesiapa punya, jadilah. Betul tak dulu? Tapi alhamdulillah anak-anak lepeh semua. Kalau ikutkan dulu memang rasa tak terbawa. Dulu gaji lagi rendah daripada hari ni. Jadi jangan anak-anak hari ni nak cakap mak ayah dulu lain, gaji dulu macam mana. Wah, ayat kau. Kau tak tahu nak mampu besar kau ni. Betul. Iya tuan-tuan. Itu sebab yang kita cakap tak sama, memang tak sama, tetapi kepayahan itu tetap payah pada setiap orang. Janganlah senang aja. Kita boleh cakap senang aja. Cuba kena kat diri sendiri. Belum tahu lagi dah. Orang kutuk kita kan. Orang kutuk dia, kau sabar lah, kau sabar je, biasalah tu. Orang yang kena kutuk lain dengan orang yang menasihatkan sebab kena kutuk tu. Cuba kita kena silap-silap dah sampai pelompang kat muka orang tu. Kau itu kau boleh suruh aku sabar. Yang kau tadi bagi pelompang kenapa? Goram tengok tu nampak. Nampak bukan semua orang boleh. Nampak kan? Saya pun orang tak cakap, tapi saya sabar lah. Samsul Debat tak ada 10,000 dia tak datang. Sedap betul dia cakap. Tapi memanglah saya tak tolak kalau orang bagi. Jangan diputar belitkan kenyataan saya ini. Macam tu. Tuan-tuan tak tahu itu saya camah kat satu masjid kat Kuala Selangor. Saya lambik sikit. Saya lambik macam ni lah. Lambik kuat macam ni lah. Saya sampai. Saya terus semayang kat belakang. Sebab senang saya nak jamak sekali. Kan? Dah semayang, habis bagi salam. Jadi semua orang, ada yang bangun semayang sunat, pakcik kat sebelah saya tu boleh cakap dengan saya tu, pencemahan belum sampai. Saya fikir aku dah salah masjid ke apa. Saya tanya pencemahan siapa? Saya kata Samsul Debat. Dia tak kena aku. Saya baru nak cakap saya Samsul Debat, dia boleh tambah gitu. Semenjak keluar TV ni, lambik dia sampai. Apakah? Langsung saya senyap, tak dapat saya cakap dah. Saya diam lah, tak ada saya cakap dah kan. Saya diam lah. Lepas tu dah orang masjid pun dah nampak, Ustaz, kita nak mula nak ambil ke depan Ustaz. Macam tu lah kan. Saya pun salam Cik, saya ke depan dulu ya. Nak ceramah, saya ke depan. Dia pun pandang saya tentang, dia pandang lah. Lepas tu, lepas tu saya pun jalan sampai ke meja kan, tengok dia dah tak ada. balik dah. Malu juga lah. Allah. Aduh, nak buat macam mana tuan. Kita ni kalau bercakap masalah tu, cuma sabar lu kan. Aduh. Dia main cakap pula tu. Aduh. Macam-macam kan. Nak pula datang ni Azia, ni halau kat orang yang main. Saya datang di Azia, ceramah dekat Kuantan, hotel butik Kuantan. Sampai ke Kuantan tu, kereta kotor sangat kan. Saya cakap dengan asisten saya, kau pergi basuh kereta ni dulu. Lepas tu kan buka datang saya balik. Okey bos, dia turun dengan saya, dia pun jalan. Penganjur tu boleh cakap, steady Ustaz datang jauh-jauh naik Grab. Ui, kereta aku tu. Siapa mana tu? Sabar, tak ada apa tuan-tuan, tak ada apa. Relax nak cakap lah. Apa dia macam saya lalu tadi, orang perempuan. Bukan tak tahu. Tingginya. Dia bukan boleh, tak salah aku tinggi kan. Dalam TV nampak gemuk, wah ajar betul. Okey lah orang cakap, tak ada apa, pedulilah, tu semua ujian tu. Iya, ujian, tak ada apa tuan-tuan. Kan? Allah dah beritahu, dah ikut kemampuan kita. Kan? Kita ni adalah apa Allah Taala sebut, aku sentiasa berada pada sangkaan hamba-Ku, sangka baik pada Allah. Ini ada ni Allah nak uji aku ni. Macam tu cakap macam tu. Kita cucuk duit, zap kena tolan. Out of service. Bangang ni mesin ATM ni, kita marah kan. Kita marah mesin ATM tu. Dah lah kena tolan tu potong Jumaat. Besok bank tutup. Aduh, dia kata. Aduh, hai. Ni orang yang belum dengar ceramah ni, tu cakap macam tu. Dia keluar, dia start motor tak boleh start pula. Minyak habis. Allahu Akbar, dia kata.
Baru dia jalan, dia nampak ada kedai mamak depan tu. Mudah-mudahan harapnya adalah kawan-kawan aku kat dalam tu boleh minta tolong kan. Dia jalan 2-3 tapak, bin terdengar bunyi. Motor tadi jatuh, patah side mirror, patah apa semua. La ilaha illallah, kenapa lah hidup aku jadi macam ni? Nampak tak? Biasa macam tu lah. Rotek mati, minyak tak ada, macam-macam. Kan? Jadi mana tu ujian biasa. Ujian biasa, Allah uji kita. Sebenarnya masalah tu fikir-fikir balik, bukan tak boleh selesai. Boleh, tapi kita ni meletakkan keadaan macam tu. Bila dah selesai, tak adalah kita cakap. Nampak tak? Macam nikmat kita nak membolo anak kita kan, kesusahan-kesusahan sampai masa tu. Soalan tu, kenapa agaknya Allah menguji aku ni? Kenapa? Astagfirullah. Sebab kita nak dicuci dosa kita. Muhasabah diri, sehari berapa kali kita istighfar, minta ampun dengan Allah. Jadi Allah uji kita. Istighfar. Sahabat pernah tanya, kaifa nastaghfir ya Rasulullah? Macam mana cara nak istighfar ya Rasulullah? Rasulullah hanya astaghfirullah. Paling senang sekali. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Buat 1000 kali sehari. Jangan tahu buat 1000, lepas subuh 200. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Lepas zuhur 200, lepas asar 200, lepas maghrib 200, lepas isyak 200. Jadi cukup sehari 1000. Jangan tahu balun 1000, ponek langsung tak nak buat lagi dah. Buat. Istighfar ni 3 kelebihan. Pertama, akan dijauhkan daripada bala dan musibah. Kedua, akan dilapangkan daripada kesempitan. Dan ketiga, akan didatangkan rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Yakin istighfar banyak. Kan? Kemudian begitu juga kan, Allah Ta'ala dah beritahu, adakah manusia menyangka bahawa kami akan membiarkan mereka berkata kami ini beriman sedangkan mereka belum diuji. Demi sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang terdahulu daripada mereka, maka dengan ujian demikian Allah mengetahui siapakah orang-orang yang benar beriman dan dapat diketahuinya tentang siapakah orang-orang yang berdusta. Surah Al-Ankabut ayat 2 hingga 3. Jadi macam itulah, Nabi konon lagi tahu daripada kita. Kalau kita nak kata ujian tak ada duit, Nabi pernah tak ada duit sentiasa. Nabi sentiasa, tapi Nabi tetap tolong orang. Kan? Jadi makna kata ujian ini biasa. Kan? Allah Ta'ala nak uji keimanan kita. Kan? Kenapa Allah Ta'ala uji? Ada 4 sebab. Yang pertama, Allah menguji sebab nak meningkatkan darjat kita. Darjat keimanan kita tu Allah Ta'ala uji kita. Nak tengok level mana kita. Kadang-kadang orang tu okey, tapi bila diuji, dia rajin semayang, diuji dia langsung tak semayang lah. Contohlah, dulu meratap tak habis-habis. Kan? Yang kedua, Allah menguji kita sebab nak bimbing hati kita ke jalan yang benar. Hati kita ni nak dibimbing. Kan? Yang ketiga, Allah menguji kita sebab ingin mengampunkan dosa-dosa kita. Dan begitu juga yang keempat, Allah menguji kita sebab nak menghukum kita dan sayangkan kita. Baik. Jadi itu dia. Jadi cerita tentang musibah, ujian. Kan? Ujian Allah bagi kat kita. Kita kena redha banyak-banyak. Adalah benda baik Allah nak bagi. Yakin ada hikmah di sebalik ni. Saya pernah kono mari nak pam tayar. Saya ingat bocor tu macam dah kepet tayar tu kan. Dah kompis tayar tu, ingat belilah pam. Saya bantai pamnya menghadap tayar ni. Boom, Allah tu terbaring saya. Terbaring saya masa tu dekat jalan tu. Terbaring. Lepas tu saya macam nampak gelap lah, tak nampak apa. Lepas tu saya terdengar orang panggil Sayup. Dia panggil nama saya. Isteri saya panggil. Lepas tu bila saya terus bangun. Rupanya muka saya ni dah luka. Rupanya serpih tayar tu, habuk tayar dalam tu semua dah kena kat muka ni. Luka macam kena chicken pox lah. Ada macam pak. Tetapi yang paling bahaya, serpih itu tadi masuk dalam mata saya. Pergi cek dengan doktor pakar. Masa tu saya kena dekat sebelum masuk Cangkat Jering Taiping Cangkat Jering. Dekat stesen minyak yang Caltex yang tepi jalan. Yang hentian tu hanya ada stesen minyak aja. Kalau perasan. Lepas tu saya pun masuk tu, jumpa dengan doktor kat klinik. Doktor klinik tu cakap, tak boleh. Yang ni, yang luka saya boleh bagi ubat sapu. Tapi yang you punya mata, you kena masuk jumpa doktor pakar.
Jumpa Dr. Bakar, memang doktor tu macam ni lah kan, duduk yang kat mesin yang mata tu kan. Dia pakai penyapit tu, cenia dia ambil daripada dalam mata. Sania, ya Allah, saya ya Allah, ya Allah, ya Allah macam tu kan. Buta lah aku ni kami, saya kata kan. Masa tu memang ada dalam hati saya kata, apalah yang Allah nak bagi kat aku ni. Dalam hati kita ni memang bila kena tu kita macam tak kuat pun. Tapi hati macam, apalah nak bagi kat aku. Apalah nak bagi kat aku. Sampai hari lepas tu cabut pergi balik sekali, dia kata suruh datang sekali lagi sebab saya bukan orang sini. Saya kata tak apa, saya kebetulan masa tu saya nak pergi seminar dekat Bukit Merah. Jadi daripada dia kata hari Jumaat tu saya pergi, jadi dia cakap hari Ahad pagi kena datang Hospital Taiping sekali lagi. Hari Ahad pergi Hospital Taiping, jumpa doktor Cina tu sekali lagi. Dia cakap okey lah, banyak semua dah okey, mata you okey, tak ada masalah. Sebab masa mula kena, dia kata luka tu sampai belakang mata. Yang mata kita bulat kan, sampai belakang mata luka tu tembus. Dia kata, alhamdulillah, dia kata tak apa, nanti you selepas seminggu, lepas lagi 2 hari nanti you pergi appointment dekat Hospital Seremban pula. Saya tulis, dia bagilah appointment tu, pergi sana. Masa Kementerian Besar Seremban tu lah, masa tu saya dapat call, saya kena datang appear kali pertama dekat TV Hijrah. Rupa Tuhan nak bagi lepas tu. Tak pasal-pasal melekat nama Samsul Debat. Hal nama saya bukannya, baru-baru ni saya cakap market Sarawak dapat sijil Syamsul bin Debat. Sabarlah aku. Orang ni tak tahu kau la ilaha illallah, parah awak tu. Kan, tapi tak, tu nama gelaran lah, jangan tanya-tanya lagi dah. Tadi pengacara pun dah sebut, Musi pun dah sebut, tu nama gelaran saja. Dengan nama mak saya pun dapat, inilah mak Samsul Debat. Mak saya Bilal mandi jenazah dekat Seremban tu. Jadi bila ngurus jenazah, inilah mak Samsul Debat. Dapat gambar anaknya, dapat gambar mak, jadilah sambarlah aku. Kan, tapi tu dia Allah Taala uji, ada benda kan. Rupanya Allah nak bagi ni rupanya. Tapi dah bagi dia pula, lain pula ujian dia. Dah tak ada pula. Tak ada privacy tu kan. Nak makan tu kalau nampak ramai orang, kedai tu tak ada sesinggah. Kena cek kedai tak ramai orang. Cuma tak jadi kojo, tak boleh makan je kan. Jap gambar. Lah poning pula aku. Ni yo kan. Anak saya sampai cakap lah, jangan ni tak faham ke kita ni nak makan. Anak saya cakap tu. Itu sahara tuan. Gambar tongak RM10, gambar rumah RM5. Sebahagian kita masuk dalam tabung surau. Kan, tak adalah. Tapi itulah dia. Ujian Allah bagi macam-macam. Ujian kaya lain, ujian miskin lain kan. Ujian senang lain. Ujian anak ramai lain, ujian tak ada anak lain. Kan, itu sebabnya kalau kita tanya tadi ni tentang, sebelum kita nak cerita tentang nikmat pula. Bahagia tu kayak mana? Bahagia. Bila kita cakap bahagia ni, lagi besar tau cerita pasal bahagia. Bahagia ni macam mana? Kebanyakan kita akan sebut bahagia tu berdasarkan benda yang kita tak ada. Apa yang membahagiakan Tuan sebenarnya? Kalau saya dapatlah rumah atas bukit tu, wah, dia cakap tu, rumah atas bukit tu saya akan buat rumah banglo, saya tentu bahagia. Macam tu. Sebab kita letak ukur bahagia untuk benda yang kita tak ada lagi. Sedangkan Allah dah beritahu, barangkali kamu suka sesuatu tapi tidak baik buat kamu. Kan? Barangkali kamu tak suka tapi itu yang baik bagi kamu. Allah Ta'ala dah beritahu dah tu. Jadi macam mana kita nak pasti benda yang kita tak ada lagi? Tapi benda yang kita ada ni membahagiakan kita tak? Alhamdulillah, bahagia. Jadi makna biasanya syukur ni akan bawa bahagia. Syukur ni adalah vaksin, ubat kepada penyakit hati. Percaya juga saya. Orang dulu bukannya senang menang hidup, tapi dia syukur. Itu sebab dia bahagia. Dia tak ada heboh-heboh dah. Rumah besar, nak buat apa? Kan? Tiga tadi saya sebut. Pertama, suami, isteri sementara. Kan? Yang kedua, harta benda sementara. Aku dapat kereta tu, aku tak payah fikir apa dah. Siapa cakap? Lagi beli kereta tu lagi banyak fikir. Servis lah, apalah, bayar bulan-bulan lah, apa-apalah macam-macam. Rotek yang mahal lah. Baru tahu. Saya dulu nak bona pakai Fortuner. Paning kepala. Baru tahu berdangung. 2.7 lah. 7,000 rotek insurans. Oh, ya kata. Baru tahu bawa macam ni ya. Bayar kata. Kan, saya jual lah nak. Tak adalah kan. Tapi mana kata kalau kita rasa menyusahkan kadang, apa nak buat kan? Kereta pakai nak besar-besar apa nak? Naik Azia sana.
Tuan tu, Ustaz apa buat kereta kunci Ustaz? Sebab minyak aku kan kau bayar. Contoh jawab dengan aku sahabat. Aduh. Iyo kan. Itulah. Kita kadang kawan cakap, ui rumah kau besar. Yang kedua, harta, duit. Sampai masa habis. Kalau duit tu tak habis pun kita habis dulu. Jadi baik pun nak simpan-simpan. Saya dah cakap tadi, jangan cita-cita hidup esok, belum tentu lagi hidup esok kan. Jadi tabung yang lalu tadi sumbek capek. Kau tak sampai kan. Orang kalau mati lah kan, kalau kata Allah Ta'ala, aku bagi kau peluang hidup 10 minit, benda pertama dia cari, bukan dia cari rumah dia balik, dia akan cari tabung. Sebab apa dia perasan dalam kubur tu yang tolong dia. Tuan-tuan. Bukan kata sekadar nak apa tu. Sedekah lah tuan-tuan. Rumah buat pasal-pasal. Ingat tak dulu kita masa kecil-kecil dulu, masa dulu lah 10 tahun 20 tahun dulu, ada nampak tak satu rumah besar kat si Jangkang ni? Adalah rumah yang kita suka. Aku kalau ada duit, aku nak buat rumah macam tu. Hari ni orang tak heran dah rumah tu. Ada je rumah baru naik. Tengok tak papan-papan iklan baru tu naik. Tengok ah, hanya 800,000 kepala otak tu. Hanya macam RM8 sebut dia. Hanya nak tunjukkan makin lama makin ada benda baru. Beli handphone baru. Tengok handphone, kamera 3. Terbeli. Beli je sampai rumah dah ada telefon baru keluar. Nak belagak berapa? Saya sebut handphone kamera 3. Saya tak nak sebut jenama dia sebab dia tak taja ceramah malam ni. Kalau dia nak disebut nama, suruh dia taja. Cakap dengan Tuan Haji pengurusi kita, Tuan Haji Zainal, cakap okeylah kami setuju taja. Baru dia sebut jenama dia. Kan, rumah besar, makin lama makin besar buat rumah. Rumah buat besar-besar, bukan makin lama makin ramai orang. Makin lama makin tak ramai. Dah tua-tua ni duduk kat depan ni. Bring, mana tu? Mak. Gila. Kalau banyak tengok cerita hantu lah tu perempuan tu. Apa benda momok. Kan apa masalah tu? Makin lama makin tak ada orang. Anak dah keluar pandai sikit, dapat masuk universiti, tinggal gitu. Kahwin lagi, tinggal gitu. Baik macam mana? Ya? Bergaung rumah tu. Abang. Apa. Pekak ke. Iyo, makin tak ada orang. Macam mana? Tak usah heboh-heboh. Yang ketiga, pangkat kedudukan. Sampai masa habis, tuan-tuan, Allah Ta'ala nak tarik kejap, tiba-tiba tak ada. Macam apa? Kan? Saya tak cakap sesiapa tu. Ilah, kau tu malas tu. Aku tak cakap. Memang tak ada. Iyo, nak tunjuk sementara kan? Iyo. Kau tahu tak, dalam pejabat tanah tu, aku pangkat paling besar sekali. Dia boleh cakap tu. Aku pangkat paling besar kat pejabat tanah. Sampai masa duduk tepi dinding pencet. Dia nak cakap apa? Saya pun dah ada kat pencet tau. Saya dulu kerja juga, dah dekat pesara. Dah paning mana siang kerja, malam ceramah. Sampai dah tu harah dah. Kan, sudah kena pilih. Saya pun tak apalah, saya pilihlah ceramah. Lagi sibuk pun. Kan? Tapi, itulah. Kan, dapat kat pesara, tunjuk kat hotel dapat 10%. Iyo, dah. Itu Allah Ta'ala nak ambil sekejap. Tak ada apa. Masalah kita pening-pening kepala. Kan? Jadi, itu 3 perkara yang sementara. Jadi, nak bahagia tadi. Nikmat apa je nikmat Allah Ta'ala bagi? Dia ada 3 perkara Allah Ta'ala akan tanya kat kita akhirat esok. Pertama, Allah Ta'ala akan tanya tentang nikmat. Kedua, Allah Ta'ala akan tanya tentang amanah. Amanah kita atas dunia ni. Semua jawatan Allah Ta'ala tanya. Tadi tuan pengurusi dia dah bangun berdiri beritahu, tu tanggungjawab dia. Jadi dana surau macam ni. Jadi kita nak buat ini, dia dah jalankan tanggungjawab dia. AJK kena juga bantu, beritahu semua. Tolong siapa nak ni. Jangan dia biar pengurusi seorang dia. Dia pengurusi, aku ni AJK biasa-biasa. Siapa aja AJK biasa-biasa, semua kena tanya. Ketua lorong pun kena tanya. Jangan cakap ketua kampung. Pengurusi MPKK, ketua lorong pun kena tanya. Bawah-bawah dia semua kena tanya. Ketua lorong, ketua apa lagi? Persatuan perempuan tu. Apa ingat tak tanya ke? Grup Mahaban berjanji. Tanya.
Duit dapat setiap minggu, mana pergi? Tanya. Iya. Nak pula sekarang dekat-dekat nak poso ni, lagi aktif ni, Mahban Berjanji ni. Musim-musim mengawan setiap minggu. Orang kahwin ni musim mengawan dah tu, kan? Dia punya function pun semua nak tanya tu. Ahli persatuan dia datang tak nak. Datang nak baju je. Lepas tu apa Mahaban tak datang. Duit nak bagi saya sama. Kepala otak tu. Bukan orang sini lah. Sini tak berlaku. Ni tempat lain ni. Sini okey. Ya. Nampak tak? Ada macam tu. Besok Allah Ta'ala tanya. Ini memang dia tak sampai hati dia bagi. Tapi hak kita tanya. Ada hak tak? Allah tanya beli. Iya. Semua termasuklah jawatan CEO rumah tangga. Ketua keluarga kena tanya, jangan main-main kau bagi tak nafkah isteri kau, bagi tak. Bab nafkah ni ramai orang ambil dengan orang lelaki wajib bagi nafkah kepada isterinya walaupun isterinya bekerja. Ingat tu. Balik ni tuan-tuan, inilah poin yang dia orang akan bawa balik. Dalam banyak-banyak tu tak berapa benar, yang ni dia bawa balik. Mak mendengar tak yang pasal nafkah tadi? Yang pasal kalau isteri bekerja macam mana abang time tu yang mentalolap tadi tak perasan. Kan? Dan nafkah ni semua dah tahulah, itu tajuk lain lah, nanti kemudian lah ya, tak payah nak cover ini dah. Tapi cuma nafkah ni bukannya nafkah zahir saja, termasuk nafkah batin. Nafkah batin ni bukan yang atas katil ya, termasuk juga nafkah memberi didikan agama kepada isteri dan anak-anak kita. Itu pun masuk dalam nafkah batin. Tak boleh hajar bini kita agama, jangan larang dia datang kuliah agama. Itu ya. Ameh kita siap-siap sesama kita pergi dengar ceramah malam ni. Macam tu kan. Jadi kita pergi. Kalau perempuan ada kuliah duha, besok abang hantar. Macam ni suami hantar, abang hantar. Oh bang, abang nak masuk sekali ke? Tak apalah, abang cover line dekat kedai depan tak. Kan dah sudah kau beritahu kan. Balik kan kau share lah, tak apalah, hantar. Iyo. Nampak tak? Itu penting tu kita kena tahu. Kemudian lepas amanah yang ketiga, silaturahim. Allah Ta'ala akan tanya. Jangan putus-putus hubungan tuan-tuan. Jangan. Kita ni semua ni dalam kampung kadang saya heran tau, terutama bab politik tu. Sebab tuan-tuan tengok saya ceramah, saya tak sentuh politik tau. Kalau saya sabut pun saya suruh baik-baik je. Tu saya cakap, jangan gaduh. Tak kira lah kau nak pangkah parti apa pun. Tapi kat dalam kampung bergaduh, kenapa? Tuan-tuan pergilah kat sidang Dewan Undangan Negeri tu. Berpolok-polok minum sama, bertepuk tanpa elok. Tak ada bergaduh. Kita kat kampung balik-balik gusi, kenapa? Apa pasal? Kau besok tak puas hati masuk pilihan esok, pangkah benar lah. Kat suruh jangan politik. Pangkah benar kau banci dengan calon tu, kau pangkah muka. Dia ada undi rosak. Puas hati dan, kan? Baiklah, kita kena kita pun. Aku tak nak baik dengan dia. Tengok Nabi sayang siapa? Pertama Nabi sayang isteri-isteri Nabi. Kita kena sayang isteri-isteri kita. Faham orang perempuan? Tak faham nak? Faham kan? Cuma tak setuju kan? Tahu? Tak. Nabi sayang isteri. Jadi orang perempuan sayang suami sebab Nabi sayang pasangan. Itu satu. Kedua, Nabi sayang ahli keluarga Nabi. Kita kena sayang ahli keluarga kita. Ketiga, Nabi sayang sahabat-sahabat Nabi. Kita kena sayang sahabat-sahabat kita, termasuk jemaah kita yang ada ni. Dan yang keempat, Nabi sayang umat Islam yang berpegang kepada syariat Islam. Lain pada tu, Nabi tak ajar. Kau jangan baik dengan dia, dia ni geng ketua kampung lama. Nabi tak ajar. Kau jangan baik dengan dia, dia ni parti belah sana ni, dia tak sama dengan kita. Nabi tak ajar. Kena baik semua. Ya, kena baik semua. Jangan kita banyak-banyak cerita. Elok aja semua. Itu yang ketiga, silaturahim. Malahan saya nak semua orang ingat pasal satu hadis bab silaturahim ni. Kalau boleh salin, kalau boleh hafal. Kalau tidak, ambil kat kawan-kawan kita yang menyalin ni. Silaturahim ni ada satu hadis Nabi sebut, tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat. Maknanya dunia kena, akhirat pun kena. Iaitu dosa menerhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Jangan main-main. Itu sebabnya jangan main. Dunia lagi dah kena, akhirat pun ada juga. Yang pertama tadi nikmat. Kita nak cerita nikmat. Nikmat, amanah, silaturahim.
Nikmat yang Allah Ta'ala akan tanya. Pertama, nikmat umur. Berapa tahun kau hidup dulu? Macam mana kau habiskan umur? Satu. Masa muda dulu kau buat apa? Mengelinjang, main-main. Apa dia? Baru 2 hari lepas orang kampung saya, 2 hari lepas, 3 hari lepas orang kampung saya kat Seremban meninggal dunia, perempuan. Meninggal dunia muda lagi, baru umur berapa? 21, 22. Dia mengajar ngaji, mengajar ngaji Quran. Dia daripada satu tempat ke satu tempat. Punca meninggal, jumlah kainnya tu terbalit kat tayar, dia jatuh kena langgar. Meninggal. Tapi memang bersih muka, elok senyumannya. Waktu diuruskan jenazah dia. Nah, jadi makna kata nikmat muda. Dia muda, bayangkan. Dia muda dengan mengajar ngaji. Cuba fikir. Bayangkanlah keberkatan dia, kan? Yang ketiga, nikmat ilmu. Mana ilmu kita dapat? Pertama, amal ke tidak? Kedua, sebar panjangkan ke tidak? Disebarkan tak ke orang lain? Itu ilmu Allah Ta'ala katanya. Dan begitu juga yang keempat, nikmat harta. Dari mana kita dapat duit? Ke mana kita belanjakan? Semua Allah Ta'ala katanya. Jangan cakap duit yang kita dapat aja. Ke mana kita belanjakan? Allah Ta'ala akan tanya. Kan? Ke mana kita belanjakan duit kita? Tu sebab saya cerita tadi, orang boleh sumbangkan masjid kita macam mana pula? Bagilah ke masjid. Awal bulan macam tu RM1, ujung bulan RM1. Dapat bonus RM1, dapat duit BSH pun RM1. Kan cubalah sumbangkan banyak sikit. Kau tak ada duit, masuk jam tangan tu. Jam tangan tak ada, golang rantai, urut masuk dalam tu. Tak pun handphone tu. Bagi tahulah Tuan Haji format dan masuk. Tolak kat Korea Cina dapat berapa. Kita fikir-fikir benar. Bagi. Kan? Apa kelebihan sedekah? Apa kelebihan sedekah? Ada 4 kelebihan sedekah. Yang pertama, mengkayakan hati. Walaupun miskin, rasa kaya. Orang tua-tua dulu poi kuning kenara. Mana ada belenggang, mesti ada benda di bawah. Boreh, susu, gula, topung, bagi ke tuan rumah. Nampak tak? Nak pula masyarakat si jangkang. Lagilah, mana ada tangan kosong. Catering tak catering, mana ada, mesti bagi. Duit lagi, bagi. Ada ikut kemampuan masing-masing. Tu sebab walaupun miskin rasa kaya, mak ni kita pun tak ada, mak bagi orang lagi. Besok kita susah, besok orang lain juga tolong kita. Macam tu mak kita. Yang kedua, membersihkan harta. Walaupun sikit, rasa cukup. Nampak? Cukup aja. Tu sebab Allah Ta'ala uji muda dengan tua, sehat dengan sakit, lapang dengan sempit, hidup dengan mati, kaya dengan salah. Allah Ta'ala uji kaya dengan kecukupan. Ada orang kaya tapi tak cukup-cukup. Kalau ada lah orang kaya, tiba seorang datang dapat ni, saya seronok sangat tengok semua yang datang malam ini. InsyaAllah kepada semua, jangan balik dulu, tolong tinggalkan nama dengan nombor akaun. Sebelum besok tengah hari, saya akan bank inkan 500,000 seorang. Contoh tau, ni jangan tuntut ni, contoh. Tapi kalau betul duit macam tu, meraung orang yang tak datang, menyesal aku tak datang malam tadi, contohlah kan. Bila dapat 500,000, saya yakin ada antara kita yang bekerja langsung berhenti. Ada orang tu pula dah sibuk dah nak pergi melancong, pergi mana, nak pergi Korea, nak pergi Jepun, nak pergi luar negara, nak pergi umrah, nak pergi haji, macam-macam nak buat. Sebab pada kita 500,000 tu banyak. Ada orang kat bandar tu, dalam akaun ni 100 juta pun tengah garu kepala, mana nak cari duit. Aduh, bukan tak ada, saya jumpa ramai dah orang macam tu. Yang bayangkan, saya pergi ada satu rumah orang kaya, Datuk Seri ni, dia tak sombong, dia memang baik. Ada satu Datuk Seri tu, rumah besar. Saya selalu lah kuliah kat rumah dia, saya tanya, Datuk, agak rumah Datuk ni mahal, rumah besar betul, 3 tingkat, bawah tu parking kereta Porsche, Lamborghini, Jaguar. Saya nak parking kat mana? Jadi saya fikir, saya parking sebelah Jaguar Pro 2, okey lah, saya parking sebelah. Okey. Tak ada masalah tuan-tuan. Okey kan. Saya tanya dia, rumah dia cantik, hall dia besar, siap dengan swimming pool, ada surau, dia buat surau cantik. Saya akan tanya, Datuk, agak mahal betul rumah ni tu. Tak adalah Ustaz, masa saya beli dulu murah lagi, masa tu baru 4 juta. Aku salah tanya ke salah jawab? Baru 4 juta tu.
Tapi dia tak sombong sebab pada dia 4 juta tu murah. Pada kita 4 juta tu menyala-menyala dah, tak tahu lah nak buat apa dah kan. Tak tahulah apa mana nak buat, apa nak buat. Ya. Tu sebabnya kita kena belajar bersyukur. Nampak tak? Dengan nikmat harta, salah satu cara. Okey, kenapa? Apa cara syukur? Imam Al-Ghazali ajar ada 4 cara untuk bersyukur. Pertama, bilisan, sebut alhamdulillah. Alhamdulillah dapat rezeki hari ni. Kedua, dengan hati. Hati kena sedar siapa yang bagi nikmat. Allah bagi. Itu sebab jangan kamu, Nabi kata, jangan kamu pandang kecilnya nikmat itu, tapi pandanglah siapa yang memberikan nikmat itu. Yang ketiga, tindak tanduk perangai kita biarlah dalam keadaan orang bersyukur, iaitu beribadahlah kepada Allah. Itu tanda syukur sebenarnya, ibadah kepada Allah tu. Manusia selalu sebut 3 perkara tapi buat 3 perkara. Pertama, dia selalu sebut dia hamba Allah tapi gemar buat benda yang Allah tak suka. Kedua, dia selalu sebut rezeki datang pada Allah, tapi bila diuji oleh Allah, dia lupa rezeki itu datang pada Allah. Dia mula mencari mengampu-ngampu manusia nak dapatkan kesenangan. Dan juga yang ketiganya, manusia selalu sebut dia akan mati, tapi perangai macam tak nak mati. Mengutuk orang. Jangan kutuk orang kalau rasa tak sampai minta maaf dengan dia. Sebab saya cakap tadi, kadang pernah tak berlaku dengan bila kita tangguh-tangguh buat kebaikan. Itu tadi yang saya tertinggal tadi sebelum nak azan tadi. Kita nangguh-nangguh buat kebaikan. Contoh kan, kita dengar ada orang kampung kita sakit kuat. Pernah berlaku, mesti pernah berlaku dalam kampung kita. Dia sakit kuat, kita nak pergi tengok. Potangan kan nak pergi tengok. Potang tu bini tanya, "Bang, jadi tak nak pergi tengok?" "Besok lah. Malam tu meninggal." Pernah berlaku tak? Pernah berlaku. Kemudian kita cakap apa? "Aku baru nak pergi tengok." Ayat dia. Nampak? Kita menangguh-nangguh, itu dia mati, buat kita mati. Nampak tak? Macam tu lah kita fikir. Jadi itu sebabnya kan, tindak tanduk perangai kita biarlah sebagai tanda kita bersyukur pada Allah. Dan yang keempatnya adalah kita kena ingat bahawasanya kita salah satu tanda syukur adalah memelihara nikmat supaya tidak rosak. Itu sebab tadi kita bagi sedekah, itu pun tanda syukur. Perbuatan kita, tindak tanduk kita. Yang pertama saya kata sedekah tadi tu. Sedekah yang pertama saya kata apa? Mengkayakan hati walaupun miskin rasa kaya. Kedua, membersihkan harta walaupun sikit rasa cukup. Yang ketiga, memanjangkan usia. Betul atau tidak orang dulu-dulu umur panjang-panjang? Dia rajin sedekah, rajin tolong orang, umur panjang. Tanyalah haji ni semua yang panjang umur ni, rajin sedekah ni, tanya dia. Sedekah pisang bagi. Kan sini tak buat Jumaat kan? Sini Jumaat kau sini. Tak ada kan? Dia tengok hari Jumaat, apa sedekah? Pisang. Tak ada waktu lah buah lain. Pisang. Apa konon bawa dalam masjid tu? Betul lah, batu pisang tu sadap. Cuba kita upgrade. Green apple, seedless grape. Anggur tak berbiji. Tengoklah tu semua gigi dah tak ada. Nak mengumam biji lah. Ilah Allah, payah kan. Cuba berubah sikit, barulah masuk dah khutbah tu. Imam tu sidang Jumaat yang dikasih sekalian, kepada yang di luar sana jangan sibuk mengerjakan buah sahaja. Ingat orang belakang. Mana dia lah sekali tu lah. Dia tak mengasuh. Yang bersedekah pun cuma lah asing sikit tu imam dengan JK. Allahuakbar. Nah, kita kena fikir yang susah-susah kan. Memanjangkan usia. Dan yang keempat, melancarkan rezeki. Dapat rezeki, suami tak tinggal semayang. Allahuakbar. Rezeki tu. Dapat rezeki isteri, tiba-tiba cantik. Dulu tak cantik mana nampak. Pokoknya cantik mana ni. Ditolan ni Amerika tu. Bukan dia sapu dah, ditolan ni. Dapat rezeki, bini pandai masak. Bukan semua orang perempuan dia jago tu. Jangan biar-biar dah besok tak masak. Suami kita kalau rajin pergi kedai tom yam, bahaya. Jangan main-main. Pernah tengok tak budak kedai tom yam ambil order macam mana? Nak makan gapo beh?
Terangkit kopiah tu. Maka gapo bang? Dia punya sikit orang answer. Sedada answer. Lagi bang? Musa. Bang. Habis. Jangan main-main. Jangan main-main. Elok-elok layan suami kita. Rezeki masak air tangan isteri. Dia tahu dah lauk kegemaran suami dia. Kan? Pagi tolong motor kabau. Tengah hari telur dadah. Malam telur masak kicap. Tolu naik hanyir mulut lelaki tu. Masaklah. Orang buat. Saya ni beritahu betul ni. Syukurlah ada suami tu. Molo dah. Orang perempuan suami ni tiket masuk syurga tu. Janganlah kau nak dulu belum habis cerita ni. Aku nak dapat feel nak cerita ni. Nabi cakap orang perempuan jaga 4 perkara. Jaga salat, jaga puasa, jaga maruah diri, maruah suami, taat perintah suami, jaga keompek-ompek ni, maka masuklah ke dalam syurga mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Tengok, siap boleh pilih pintu syurga. Orang lelaki mana boleh pilih? Dapat masuk untung. Perempuan rupa-rupa solat senang lagi, puasa senang lagi, tu maruah diri. Jaga. Tahulah sekarang kejap-kejap panis kan, siang kan. Ribuan terbekamban sedia kain. Serap. Serap. Menyolip tu serap dah. Serap. Lalulah imam. Imam lalu pula. Dia togok abang imam. Tak jumpa jalan lah imam tu. Mana pula arah aku nak ikut. Tapi bukan imam sini dah. Dia togok. Baik lain tuan-tuan jangan babit dengan imam sini. Ini contoh cerita ni. Jatuh tak maruah diri. Itulah. Apa sahaja imam boleh jatuh? Tadi kita bini siapa tak? Tengok dengan suami kau tu. Bini tu pakai tak apa-apa. Tak berkaban. Ya Allah. Suami aku tengok Abang tak? Imam tu dia tak nak tengok. Nampak tak? Tu cerita Lepas tu jaga maruah suami. Jangan burukkan suami kita. Jangan kita burukkan dia lagi. Tengok lelaki kau macam tak kerja je. Malas duduk rumah. Tak adalah kak. Dia sekarang ni tengah kerja part time. Sesamalah kita doa mudah-mudahan dapat kerja tetap. Macam tu backing suami kita. Tengok suami kau macam tak kerja, malas di rumah. Memang kan nyusahkan orang, mati lagi baik. Jangan macam tu. Yang keempat, taat perintah suami. Ini pun susah. Aduh, nak lawan. Apa suami nak tu, setuju ya. Faham? Dengarlah rayuanku. Kan? Tak, suami nak apa? Abang nak apa? Abang nak Maggi. Cakap abang nak Maggi asal-asal, Maggi kari. Cakap je. Macam tu lah. Abang nak minum apa? Abang nak kopi. Abang nak kopi O ke kopi susu? Kopi O lah. Abang dah lama putus susu. Buat kopi O. Buat macam tu. Iya, tak. Saya kena beritahu sebab saya macam tu. Saya adik-beradik saya semua kopi O. Nescafe O. Saya dengan mak saya semua sama. Saya saja beritahu sebab lepas ni kan nak baju air. Takkan tak ada air. Ada kan air kan? Mana kopi O. Kopi O. Kena beritahu. Abang cakap nak makan apa? Tergagak nak makan mie goreng. Nak biasa ke jantan? Jantan macam mana lah? Ada telur. Okey. Macam tu lah. Bukan susah. Mana? Abang nak apa lagi? Cuba cakap. Abang nak kau sign. Boleh bang. Saya tak payah baca. Saya percaya dengan abang. Mana nak sign? Sign lagi. Mana lagi bang? Sign. Mana lagi? Sign. Boleh tak umumkan? Boleh tak? Tak. Suami nak transfer tanah nama kita ni. Cuba sangka baik sikit. Allahuakbar. Tapi jangan tak baca. Jangan tak baca. Tapi itulah dia. Senang ya. Satu perkara saya bagi. 2 kesimpulan yang kita bagi malam ni. Yang pertama, musibah, dugaan, semua Allah bagi kat kita. Allah uji. Ada orang dia boleh tahan dengan nikmat susah, tapi dia tak boleh tahan dengan nikmat senang. Ya. Yang kedua, nikmat yang Allah Ta'ala bagi kat kita, itu juga adalah merupakan ujian. Yang penting, berbalik-balik kepada Allah. Ingat Allah banyak-banyak. Liman kana arjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Siapa yang nakkan rahmat Allah, nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Apa-apa pun balik pada Allah. Ingat syukur adalah vaksin ubat kepada penyakit hati. Tu dia. Ingat Allah banyak-banyak. Kadang-kadang kita buat contoh saya bagi contoh paling senang. Kita minum air. Kita boleh sebut bismillah. Bismillah. Minum.
Tak ada cawan pun surau ni. Parah betul. Ni bagi. Surau dah lawa dah. Ditajuk saja. Tapi kita sebut bismillah, sudahnya dia jadi prosedur. Pasal tak? Dia bismillah sekadar sebut macam orang lelaki perempuan, I love you too, prosedur. Tapi tak sampai ke hati. Abang sayang sangat kat kau. Pernah tak sampai macam tu? Kalau kita cakap macam tu, lain tau. Kita cakap, abang nak cakap dengan kau ni, apa dia? Terima kasihlah selama ni temankan abang sepanjang hidup kita. Abang ni nak mati ke apa? Tak, abang nak beritahu penghargaan abang. Kalau abang mati besok, nak Jah tahu, bukan nama sebenar. Nak Jah tahu, yang abang sayang pun nak Jah. Terima kasihlah selama ni jaga abang. Lain tau kesan dia dengan cakap I love you too. Macam bismillah tadi. Kita sebut bismillah tapi tak hadir dalam hati kita, aku minum ni kerana Allah. Nampak tak? Tu yang tak ada. Nampak tak? Perbuatan kita kalau dengan kasih sayang dia lain. Cinta pada Allah lain. Contoh sayang bini kita, kita balik, kita cakap sayang tapi perbuatan tak nampak. Balik bawa bondo balik. Itu tanda sayang tu. Hari ni abang bawa balik kuih ni, tanda kasih sayang kita. Abang ni ada je. Tengok dalam plastik kuih cakui. Apalah kuih cakui tak abang cinta. Kau tengok kuih tu melakap tu. Mana botol tak kasih sayang abang kat kau. Macam tu nampak tak? Salah hari ni budak kahwin pun tak ada kerana Allah dah. Tak ada. Dia tanya, kenapa kau nak kahwin? Yelah umur dah berapa dah. Kahwin dah. Kenapa nak kahwin? Kawan-kawan semua kahwin dah. Tinggal saya je belum. Kenapa kau nak kahwin? Mak bising. Masa bila mak kau tak bising? Bila kau nak kahwin? Bila nak kahwin? Dah kahwin? Bila nak beranak? Dah beranak, kenapa anak kau lelaki? Bila nak anak perempuan? Betul? Apa kau beranak? Berhentilah. Beranak banyak pun. Nampak tak macam-macam? Susah nak jumpa orang yang jawab kahwin kerana Allah. Kenapa kamu nak kahwin? Kerana Allah. Susah nak jumpa. Biasanya yang jawab kahwin kerana Allah ni biasanya lelaki yang dah kahwin. Tu masalah. Sampai hati abang, apa salah saya? Kau tak salah apa-apa. Habis tu kerana Allah. Kan? Tapi yang risau tetap tak lopeng kan. Mak cari calon menantu. Cari calon menantu kerana Allah. Lillahi ta'ala. Jangan tanya, oh dia kereta besar, rumah besar. Kau tengok itu calon menantu aku. Oh mak, kereta panjang, melebar datang kan. Pakai blazer dengan tali leher besar sejadah. Apakah gila kan? Oh inilah menantu aku. Yang berserapan dia tak nak. Kan? Ya kadang pilih dunia berapa. Kau kerja mana? Gaji berapa? Dunia soalan. Cuba tanya. Kau dah khatam Quran belum? Berapa kali kau khatam Quran? Kau belajar agama ke tidak? Wah tanya. Cukup baca Fatihah. Nak dengar sikit Fatihah kau. Macam tu lah. Baru betul. Nak pastikan dia boleh bimbing anak-anak kita. Macam tu lah. Jadi sekali tu 3 orang datang. Kau nama siapa? Nama saya Mat Duha Pakcik. Kau baca surah Duha sekarang. Baca. Wat Duha wal laili iza saja. Dia baca kan. Kau nama siapa? Nama saya Anas Pakcik. Kau baca surah An-Nas. Senyum budak tu. Pendek. Si baik pendek. Ulang. Oh surah Binas. Yang ketiga tu dia berpalu. Nama dia Yasin. Matilah. Kenapalah mak aku bagi aku nama Yasin. Sudah ada tanya, kau siapa nama? Pakcik tu orang cakap, pakcik nama saya Yasin tapi mak ayah saya panggil saya Qul Allahu Ahad. Nampak mana menipu agak-agak. Lagi panjang lah nama gelaran mana nama betul. Pahala kan. Tuan-tuan tu lah dia tuan-tuan. Yang penting bersyukurlah atas nikmat yang Allah berikan. Bersabarlah atas musibah yang Allah berikan kepada kita. Ingat Nabi pesan, barang siapa yang 40 hari tidak diuji oleh Allah, barangkali dia itu jauh daripada rahmat Allah. Mintalah jauhkan. Uji-uji itu makna terima. Tahu senyum, ya Allah. Allah uji aku ni. Allah uji aku. Positif. Sangka baik dengan Allah. Jadi itu saja pada saya. Kalau ikut kan nak sambung lagi ni kan. Boleh ke kan? Tapi nak mampu cakap depan ni tak tahu. Lain kali lah kita panggil lah untuk lain pula. Nanti kita cubalah bawa 2 Syamsul sini. Kan saya dengan kembar saya Samsul kau-kau. Kita buat 2 sini kan. InsyaAllah. Kita cakaplah dengan PA situ insyaAllah boleh tu. Dan sedikit makluman kat bawah sana saya nampak tadi ada yang berniaga. Begitu juga ada sahabat-sahabat saya pun datang berniaga. Nanti sekarang kalau boleh janganlah tanya khabar, tanya harga dan bayar. Dia ada sahabat-sahabat saya dia memang ikut saya ceramah lah. Tu semua barang dia. Satu tu daripada Melaka dia bawa barangan sunnah. Buah tamah, habatus sauda, minyak zaitun, minyak bidara. Kan? Minyak bidara tu khasiat dia banyak. Nanti boleh tanya dia sendiri.
Yang seorang lagi dia bawa dia bawa madu daripada Melaka. Dia daripada Tampin, dari Tampin. Jadi dua makanan sunnah yang kena ada umat Islam. Pertama buah tamak, keduanya madu. Faham orang perempuan? Okey. Madu lebah, madu tualang ada, madu kelulut ada, kemudian ada sambal gesek batu kikir. Sambal gesek tikir, batu kikir Jambatan Bosi, itu ada orang kampung yang hantar kat dia. Tapi dah dibuat kering supaya boleh tahan lama. Jadi boleh makan dengan nasi lembik ataupun bubur sadap. Satu lagi ada sambal crispy. Saya nak pesan sambal crispy ni, tester tu jangan dikojorkan sampai licin. Tester ni untuk rasa je. Kalau sadap, bolilah. Ini dibantai, dibalun, licin tester tu. Tapi ada kat bawah lah, nanti katanya. Kemudian satu lagi susu kambing. Susu kambing ni baik untuk gastrik. Siapa ada gastrik boleh cuba. Tak lama lagi nak puasa kan, cuba dulu rasa. So, dalam tu ada badam dengan buah kurma dalam perisa dia tu. Saya dah rasa dah tak tahu, patutlah saya perasan. Baru perasan sadap sambal gesek, sambal crispy dan susu kambing tu. Baru saya perasan sadap sebab saya dapat free. Jadi tuan-tuan konon lah beli. Kemudian susu kambing tu orang perempuan kadang dia tak tahan bau. Jangan risau, dia tak ada bau. Dia susu kambing ni dia kambing daripada Holland, Belanda. Mana orang perempuan yang ada masalah hormon makan rayau tu, kejap awal, kejap lambik, kejap tak mana poin, boleh cuba. Tapi mana yang dah tua, dah tak ada tu, tak salah cari, dah tak ada. Tapi kau minum, datang dan balik, joki. Kemudian orang-orang tua, ayahanda bonda yang ada sakit tulang, osteoporosis, sakit sendi, insya-Allah okey. Sedap rasanya. Dan setakat ni ramailah yang kata mengulangnya, memang okey. Jadi sekadar memaklumkan saja. Begitu juga ada kaunter Al-Mikela Travel, iaitu syarikat yang mana saya sendiri yang kendalikan bersama dengan Datuk Rahidin. Jadi siapa yang nak tengok boleh tengok. Cuma pesan nak pergi umrah buat masa ni digantung sementara. InsyaAllah mudah-mudahan dalam apa, tapi boleh tengok. Selain pada tu ada trip nak pergi Turki dengan saya, InsyaAllah hujung tahun. Siapa nak pergi tanyalah, pergi Turki nak pergi mana, tengoklah nanti. Tanyalah taklimat InsyaAllah. Saya pesan sangat-sangat tu, kalau tak kisah travel mana pun yang kita nak pergi, jangan rendah daripada 4990. Itu syarat dah ditetapkan oleh Kementerian Pelancongan. Kadang-kadang ada orang datang kampung kita bayar 3,000 je, balance ada Datuk sponsor, sudahnya tawaf di KLIA. Hutang dah sampai sejangkang. Lah kau buat apa sini? Aku balik hari je. Dah kau nak tipu, bukan balik hari. Jadi jaga-jaga pada tu. Kemudian ada, boleh tanya lah, boleh tanya secara detail, boleh tanya, InsyaAllah. Saya penting kan apa, kadang saya cakap dengan dia satu perkara je. Saya cakap dengan travel agent ni, satu je, jujur dari segi harga. Jangan tipu-tipu orang, jangan. Kadang-kadang ramai orang, murah, sampai sana lain harga. Ada orang janji macam ni, sampai sana hotel lain. Itu kepantangan saya tu. Itu sebab banyak ada syarikat yang saya join, itu masalah paling besar sekali. Itu sebab saya pergi sendiri, pergi ke hotel tu tak confirmkan betul-betul hotelnya mana, macam mana hotel yang ni saya pergi. Malahan saya minta nasihatkan kepada orang yang nak pergi umrah ni, bagi tahu dia hotel macam ni harga, kalau nak tambah makan macam ni. Jadi nasihatkan, tak payah ambil makan. Kadang-kadang hotel tu cantik, elok dah, tak siap dengan breakfast, tapi makan tengah hari dia bukan sadap mana pun, tapi mahal. Lagi baik kita beli sendiri, sebab bawah tu dah disaji. Hotel Darul Ghufran memang selesa. Begitu juga di Madinah, dekat Darul Hijrah Intercontinental, yang mana kita keluar je kat lobi, dah tahu pergi tempat semayang lelaki, memang okey. Kadang-kadang dekat dengan pintu pagar, tapi nak menyampai tempat semayang tu, wah Allah, baru pusing kat Madinah tu. Jadi itu, tapi apa-apa tuan-tuan boleh tanya sendiri. Yang mana kos tu siap semua, tak ada tambah apa dah. Termasuk lawatan luar pergi Taif, tak ada tambah duit lagi dah. Begitu juga siap dengan kenduri kendara, tahlil, doa selamat. Dekat ladang kurma kita buat dengan kambing golek, semua siap semua. Tak ada tambah duit lagi dah. Itu penting saya cakap. Jangan kemudian baru nak suruh orang bayar. Orang pergi sana tak nak fikir bayar lagi dah, melainkan yang dia nak boleh sendiri. Ini bukan promote dah, lebih kurang. Tu. Jadi itu saya minta maaf banyak, salah silap, terkasar bahasa dan sebagainya. Sungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Lebih kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Tentang tabung tadi, kalau siapa tak bawa duit jangan risau. Dia ada nombor akaunnya, Agrobank ada. Jadi kita boleh bank in kan sahaja, boleh transfer online. Jangan tak buat, rugi kita kalau tak buat. InsyaAllah biarlah ada perubahan tuan-tuan. Ikutkan senang kan tuan-tuan, bukan banyak nak cari. Setakat ni, kalau setakat 1,000 tu kajap ya. Kajap ya tuan-tuan, bagilah. Ya, kalau boleh bagi 1,000, bagi 1,000. Tengok berubah hidup kita macam mana. Bagi, ya. Itu saja pada saya. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.